Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita sambung pelajaran ibadat murid-murid darjah 4 Sekolah Agama Kerajaan Johor. Pelajaran yang ke-7 iaitu najis dan cara menghilangkannya. Jadi, anak-anak murid juga boleh melihat kitab bermula muka surat 61. Baik anak-anak murid yang dikasihi sekalian, kita terus lihat kepada pengertian najis. Apakah yang dimaksudkan dengan najis? Najis ialah sesuatu kekotoran yang boleh menegah sahnya ibadat seperti solat atau tawaf. Baik, sesuatu kekotoran. Maksudnya kekotoran yang menegah. Maksudnya dia tidak, bila ada kekotoran tu, ibadah-ibadah kita seperti solat, tawaf tidak sah. Contoh kalau kita semayang, solat, dekat pakaian kita ada najis, ataupun tempat sujud kita, tempat kita solat tu ada najis, maka tidak sahlah ibadah kita. Ataupun ketika kita tawaf, kita buka kasut, kita bawa kasut atau selipar bersama dengan kita, tapi kita tak perasan yang kasut atau selipar tersebut telah ada najis. Sedangkan kita tawaf membawa sekali plastik yang berisi, beg yang berisi selipar atau kasut. Maka kita telah membawa najis bersama ketika kita tawaf. Jadi ibadah kita tidak sah. Baik, seterusnya kita lihat jenis-jenis najis. Okey, yang pertama, segala jenis cecair. Segala jenis cecair yang keluar dari kubul dan dubur. Okey, kubul ialah kemaluan hadapan dan dubur ialah kemaluan belakang. Maksudnya segala jenis cecair yang keluar daripada kubul seperti air kencing ataupun yang keluar daripada dubur seperti tahi, maka ianya adalah najis. Kecuali air mani anak Adam, air mani semua jenis binatang, kecuali binatang yang haram lah, iaitu anjing dan babi atau anak daripada kedua-duanya. Baik, yang kedua iaitu air yang keluar dari mulut orang yang tidur. Air yang keluar dari mulut orang yang tidur. Tengah syok-syok tidur, lepas tu keluar air. Air itu dinamakan ialah air liur basi. So air liur keluar tu dia keluar dengan bau yang busuk serta kuning warnanya. Maka air liur basi tadi adalah najis. Yang ketiga, susu binatang yang haram dimakan. Okey, susu binatang yang haram dimakan. Binatang haram dimakan contoh anjing, babi dan sebagainya. Susunya itu adalah najis. Okey, yang keempat, arak dan tuak serta benda yang memabukkan dalam bentuk cecair. Okey, jika beku seperti buah kecubung dan seumpamanya, tidaklah dikategorikan sebagai najis. Tapi arak dan tuak ni adalah sesuatu yang cair yang memabukkan, maka ianya adalah najis. Baik, seterusnya segala jenis bangkai. Okey, bangkai, bila sebut bangkai ialah benda yang mati atau sesuatu mati atau haiwan ke yang mati belum sempat disembelih, itu adalah bangkai. Okey. Segala jenis bangkai kecuali mayat manusia. Mayat manusia tu dah mati kan, bangkai juga dinamakan, tapi mayat manusia tidak najis. Ataupun ikan, ataupun belalang. Tiga benda ni adalah tidak najis. Tapi yang lain, binatang yang lain atau benda yang lain yang mati disebut sebagai bangkai, maka ianya dihukumkan najis. Baik, yang keenam, anjing dan jenis-jenisnya. Okay, anjing. Kemudian babi dan jenis-jenisnya. Dan yang ke-8, hasil kacukan anjing atau babi dengan binatang suci. Jadi 8 benda ni adalah perkara-perkara atau jenis-jenis benda yang najis. Baik, seterusnya kita lihat 7.3, ain najis yang dimaafkan. Okay, semua ain najis adalah tidak dimaafkan kecuali sedikit darah, sedikit nanah, danur, darah pacat atau kutu. Kutu kan kat kepala tu, kita tindas rasa berdarah kan, so sikit je darahnya. Okey, yang ni najis yang dimaafkan. Najis lalat, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir apabila gugur ke dalam sesuatu yang cair atau ke dalam air yang sedikit. Jadi sedikit darah adalah najis, ain najis yang dimaafkan.
Baik anak-anak cikgu sekalian, untuk pelajaran najis ini kita hanya belajar berkaitan dengan 3 tajuk sahaja, iaitu erti, jenis-jenis najis dan ain najis yang dimaafkan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Dengan itu cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdendam.